Baik. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal al-kiram ashab izam sya'illah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, para Islam ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya semati silakan Fadil tuan-tuan imam kita, silakan Tuan Bilal pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala lagi terdapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita sifat 20 Sifat yang kedua Al-Qidam kan. Qidam makna sedia. Sedia, maksud sedia ialah tidak ada permulaan kepada wujud Allah. Itu maksud sedia tu. Sedia maksudnya tiada permulaan kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun tiada sesuatu pun yang mendahului kewujudan Allah. Memang sedialah yang pertama dan yang terakhir. Baik, malam ini kita lihat dalil. Hari itu kita dah bincang berkenaan pembahagian qidam. Ada qidam zati, qidam yang dibangsakan pada zat Allah. Kemudian qidam sifati,
Qidam yang dimaksudkan kepada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala adalah sifat yang qadim. Sifat Allah Ta'ala sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang tidak boleh bercerai tanggal daripada Allah. Itu mana sifat tu? Sifat macam sifat yang ada pada kita, dia boleh bercerai tanggal. Contohnya siapa sifat yang ada pada kita? Contoh sifat yang ada pada kita ialah cerdik. Sifat kita cerdik. Sifat cerdik boleh bercerai tanggal daripada kita. Dia boleh berpisah pada kita. Berbeza dengan sifat yang ada pada Allah, dia tidak bercerai tanggal. Dia tidak akan berpisah selama-lamanya lah. Itu beza sifat kita dengan sifat Allah. Kadang orang tak nampak apa beza sifat kita dengan sifat Allah. Kita ada ciri-ciri, contohnya pemurah. Pemurah, kita orang rajin, kita orang cerdik, kita orang pandai. Itu sifat-sifat lah yang ada Allah Ta'ala bagi pada kita kan. Allah Ta'ala pun ada punya ciri-ciri tu. Al-Alim, Alim, maha mengetahui. Allah sifat Jamil, cantik. Sifat-sifat Allah berbeza dengan sifat kita. Sifat kita ni sementara je. Selagi mana ada zat kita, adalah kita. Selagi mana Allah Ta'ala bagi akal ke kita, adalah sifat pandai tu. Selagi mana Allah Ta'ala tidak tarik nikmat kecantikan daripada kita, tetaplah ada benda tu, ada pada kita. Bila Allah Ta'ala tarik aja nikmat kecantikan tu, dah tak ada dah. Hilanglah dia. Bercerai tanggal pada kita. Tu bezanya. Jadi qadim Allah Ta'ala, qadim zati, qadim sifati. Sebab sifatnya itu qadim, tidak bercerai tanggal. Kemudian qadim idafi, kemudian qadim zamani. Qadim idafi ni qadim sandaran, disebahkan kepada makhluk. Qadim zamani pun disebah pada makhluk, kait dengan masa. Masa tahun bila? Tahun 2000, sekarang kita 2021. Sebelumnya 2020. Sebelum lagi 2019. Akan datang 2022. Manusia dikaitkan dengan masa, zaman, tempat. Allah Ta'ala tidak ada kait dengan masa, tempat, zaman. Kita lahir tahun bila, kita mati tahun bila. Tak tahulah mati tahun bila. Kan? Yang tahu besok orang yang hidup lah, kita tahu. Dia lah yang tahulah kita mati tahun bila, sebab kita dah tak ada dah. Baik, sekarang kita lihat dalil. Dalil sifat qadim, sedia yang ada pada Allah. Allah SWT yang maha agung, bersifat dengan sifat yang maha sempurna. Dan salah satu antaranya ialah sifat qidam. Qidam ataupun qadim. Sifat qidam pada Allah adalah wajib. Kerana seandainya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qidam, saya dia baharu. Apa makna qidam? Qidam tidak dulu oleh masa kan? Mana sedialah. Allah Ta'ala tidak dulu oleh wujud yang lain sebelum pada dia. Dia qidam. Mana sedia? Maknanya kalau sebut dalam definisi saya, dia kata qidam itu la awalu fi wujudihi. La awal fi wujudi. Tidak ada awal pada wujud dia. Itu makna qidam. Kalau kita ada awal pada wujud kita, sebelum kita wujud kita berada di mana? Di alam roh kan? Alam roh. Lepas tu kita masuk di alam janin, alam perut ibu kita. Lepas tu kita lahir ke dunia. Alam zahir pula, alam dunia kan. Besok mati, alam kubur. Mana ada penempuhan step by step lah. Alam tu ada step dia. Allah Ta'ala tiada step-step macam tu. Sebab dia qidam, tidak ada awal pada wujud dia. Baik, sebelum ada langit dan bumi, dia dah ada dah. Berbeza dengan benda-benda disembah oleh manusia, patung berhala kan. Patung berhala, sebelum patung berhala tu ada, tentulah ada pembuat patung berhala. Sebelum ada patung berhala, mana patung berhala tu Tuhan dia. Mana Tuhan wujud kemudian. Tuhan dia wujud kemudian. Maknanya pembuat patung tu wujud dulu. Yalah, manakah mungkin patung ada kalau tidak ada pembuat patung? Antara patung dengan pembuat patung, siapa dulu?
Pembuat patung dulu, Tuhan wujud kemudian. Kan pelik kan? Pelik. Nampak? Mana siapa yang berkuasa sebenarnya? Pembuat patung ke patung? Siapa yang lebih berkuasa? Pembuat patung lebih berkuasa daripada patung itu. Tapi manusia tak nampak. Dia tak nampak kan? Jadi mata hati dia buta. Walaupun mata dia celik, tapi mata hati dia buta, dia tak nampak lah benda tu. Dia nampak ialah patung, ada kuasa lah konon dia. Sedangkan pembuatnya wujud dulu, yang kena buat kemudian. Mana tu lebih hebat kan? Takkanlah yang kena buat hebat kan daripada yang kena buat. Baik. Jadi sifat qidam pada Allah adalah wajib, kerana andainya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qidam, nescaya dia baru, dan yang demikian mustahil pada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat qidam, sudah tentu dia hadis. Hadis mana baharu? Hadis ha alif dal. Hadis ha alif ha dal yasa hadis, ataupun ha alif dal sa hadis kan. Bukan hadis yang hadis Nabi itu hadis juga. Mana kalimat yang sama tapi dia punya definisi berbeza. Hadis ni mana barulah. Baru lawannya qadim. Qadim maknanya sedia, lawannya baru. Kita ni termasuk dalam benda baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kerana dia berkenaan kepada yang menjadikan atau yang membaharukannya. Dan apabila begitu, kalau begitu sudah tentu akan wujud rantaian jadi dan menjadikan. Jadi dan menjadikan. Dan demikian akan bawa pada dur dan tasalsul. Dur dan tasalsul. Dal waw ra dur, tasalsul tasim alif sin tasim lam sim lam. Tasin lam sim lam. Tasalsul. Bukan tasasul lain, cakap tasasul. Kan, selepas cakap tasasul lah. Ini bukan. Tasasul maksudnya rantaian. Dur mana pusingan. Allah Ta'ala dia Maha Suci, tidak ada dur. Allah Ta'ala tidak ada dur, tidak ada tasasul. Apa makna dur tasasul kita lihat belakang nantilah. Maka itu amal mustahil bagi Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah nyata sebagai Tuhan kita. Dia menjadikan sekalian makhluk dan dia menjadikan alam dan sisinya. Mana mungkin ada sesuatu yang mendahuluinya. Mana mungkin Allah Ta'ala ada benda lain mendahulukannya. Sebab apa? Dia tidak berhajat kepada si maujid. Allah Ta'ala itu yang maujid. Maujid mana menjadikan. Dia tidak ada sebelumnya itu maujid yang lain. Tidak ada yang sebelum itu yang menjadikan yang lain. Mana yang menjadikan dia? Sebab kalau ada yang Tuhan sebelum daripada Allah, sudah tentu kita akan terfikir siapa pula Tuhan yang menjadikan sebelum itu. Contohnya Allah berada di sini. Sebelum Allah ada Tuhan A. Kalau ada Tuhan A, sudah tentu akan timbul pertanyaan, siapa pula yang menjadikan Tuhan A itu? Sudah tentu ada Tuhan B. Bila ada Tuhan B, siapa pula yang menjadikan Tuhan B tadi? Sudah tentu ada Tuhan C pula. Kan? Jadi akan timbul persoalan macam itulah. Siapa pula menciptakan siapa? Siapa menciptakan siapa? Dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala dia tidak ada yang wujud macam tu. Sebab dia tunggal. Esa. Bila tunggal ni, sudah tentu orang tu hebatlah. Tunggal. Contoh anak tunggal dalam keluarga. Tengok orang anak tunggal dalam keluarga kan disayangi, dibelai, dibanjakan. Anak tunggal dikasihi, dilayan dengan special kan. Apa nak semua dia dapat. Anak tunggal. Seorang je. Jadi dia menguasai semualah. Saya nak tunggal. Tu kehebatan tunggal tu. Baik, seterusnya. Dan makna dur itu pusingan. Apa makna dur?
Dal, waw, ra, dur. Dur tu mana berpusing. Umpamanya Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Kan pelik kan? Zaid jadikan Umar, Umar jadikan Zaid balik. Kan mustahil macam tu. Allah Ta'ala tidak ada dur macam tu, berpusing, tak ada. Macam tu. Yang ada berpusing itu alam. Alam ada pusingan. Contoh yang paling mudah, hilang angin lah. Ataupun hujan. Hujan daripada mana hujan yang turun di daratan. Hujan tu daripada mana asalnya? Hujan tu daripada mana? Kan dia ada kan daripada dur pusingan tu. Hujan tu turun kat daratan, lepas tu dia akan pergi ke anak sungai pergi ke muara sungai, ke kuala sungai, masuk ke laut balik. Lepas tu berlakulah orang kata proses penyejatan kan. Penyejatan oleh matahari, maka jadilah uap air. Uap air dia ringan, maka naik ke udara. Kemudian uap air itu dia bila bercampur dengan uap air, dia akan bertambah berat lah. Tambah berat, kemudian ditolak oleh angin, maka pergi ke daratan. Sampai daratan hujan, dia akan turun balik. Dia pusing lagi tu, dur. Mana alam berlaku dur. Manusia Allah Ta'ala tidak ada dur. Kalau ada dur kan, sudah itu akan jadi pertanyaan. Tuhan dia menjadikan Tuhan B, Tuhan B pula menjadikan Tuhan A pula. Tidur. Contoh ada dua Tuhan, Tuhan A menjadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan A jadi B, B jadi A. Pelik tak? Pelik lah. Tak adalah dur pada Allah. Demikian itu mustahil. Kerana umpama Zaid ketika dia menjadikan Umar, maka dia bersifat dengan Qadim. Tetapi tak kala dia jadikan Umar, maka bersifat baru. Okey. Ini demikian mustahil. Kerana umpama Zaid ketika dia menjadikan Umar, maka dia bersifat dengan Qadim. Tetapi tak kala dia dijadikan oleh Umar, maka dia sifat baru pula. Itu kalau manusia lah. Pun tak boleh berlaku macam manusia, tak boleh berlaku dur itu. Yang boleh jadi berlaku adur ialah macam tadi. Awal boleh jadi dur. Andainya kita katakan bahawa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qidam, maka pastilah akan terjadi dur. Kerana bagi setengah agama selain Islam mempunyai Tuhan yang ramai, maka antara mereka itu sudah pasti menjadi antara satu sama lain. Mana mungkin sama manusia menjadikan mereka? Mana mungkin sama manusia menjadikan mereka? Dalam bab Tuhan lain lah, Tuhan yang bukan agama Islam, kemungkinan ada berlaku macam itulah. Maka pada Islam perkara ini adalah mustahil, yang menjadikan mereka akan berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu terdahulu dan kemudian pada satu-satu keadaan dan hal. Seperti Zaid apabila menjadikan Umar, dia telah terdahulu dan kemudian apabila dijadikan oleh Umar. Bila Zaid jadikan Umar, maka Zaid tentu dahulu. Kemudian bila Umar jadikan Zaid, maka Umar pula terkemudian pula. Kan? Bila Zaid jadikan Umar, maka Zaid dia dahulu. Bila Umar jadikan Zaid, maka Zaid jadi kemudian pula. Zaid pula jadi kemudian. Boleh tak? Tak boleh. Pelik kan? Pelik. Bila Zaid menjadikan Umar, maka sudah tentu Zaid terdahulu wujud. Maka Zaid wujud dahulu, Umar wujud kemudian. Bila Umar jadikan Zaid, Umar wujud dulu, Zaid wujud kemudian. Pelik kan? Pelik. Betul lah tu. Pelik lah. Contohnya ada dua Tuhan. Tuhan A menjadikan Tuhan B. Sudah Tuhan A ada dulu, Tuhan B ada kemudian. Bila Tuhan B pula menjadikan Tuhan A, mana Tuhan A, Tuhan B wujud dulu, Tuhan A wujud kemudian. Pelik tak? Pelik kan? Baik. Macam tu. Begitu juga dengan si Umar. Sifatnya yang terbalik dari terdahulu. Kemudian menjadikan Zaid kepada kemudian. Ketika dijadikan Zaid. Maka yang demikian ni mustahil pada akal. Mana akal kita tak boleh terima lah. Tak boleh terima kan? Pelik lah kita tengok macam ni. Pelik. Baik. Contoh paling mudah tuan lihat itu gambar rajah tu.
A menjadikan B. Kemudian B jadikan A. Kan? A jadikan B, kemudian B jadikan A. Contohnya ibu menjadikan anak, kemudian anak menjadikan ibu. Kan anak hasil daripada ibu. Kan? Ibu bapa kan? Ataupun ibu bapa lah. Ibu bapa menjadikan anak. Kemudian anak pula menjadikan ibu bapa. Boleh ya? Jadi perkara tersebut hanya terjadi kepada alam semesta. Nampak? Kalau pada alam semesta boleh. Seperti awan membawa hujan. Awan bawa hujan, kemudian turun. Hujan turun ke bumi. Lalu dialirkan ke sungai dan lautan. Kemudian disezat kembali oleh udara ke langit menjadi awan. Selepas awan berkumpul dengan secukupnya untuk sekian kalinya, hujan pun turun kembali. Sama tu hujan tu turun di lautan tu ataupun hujan turun di daratan. Kalau hujan turun daratan, mana dibawa oleh angin lah. Angin tolak dia ke daratan, ke bukit kan, ke gunung ganang, maka berlakulah hujan. Hujan turun, maka akan wujudlah anak air. Anak air akan daripada anak air yang kecil tu sampailah pada anak air besar, jadi sungai. Daripada anak air jadi sungai kan. Lepas sungai, dia akan mengalir kan, pergi ke kuala sungai pula. Sampai kuala sungai, masuklah laut. Masuklah laut kan. Laut maka disedut semula oleh matahari. Proses macam tu. Berputar macam gasing kan. Putar. Mana pada alam semesta boleh berlaku macam tu. Itu juga andainya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kedang. Maka akan terjadi tasalsul. Tasalsul apa dia? Rantaian jadi menjadi. Rantaian. Umpama Zaid menjadikan Umar. Kemudian Umar menjadikan Ali. Ali menjadikan Hasan. Begitulah seluruhnya hingga tiada kesudahan. Tiada kesudahan kan? Itu boleh. Ataupun contohnya, maknanya daripada suami isteri akan lahir anak. Anak tadi berkahwin pula jadi suami isteri kan? Maka akan ada anak yang lain. Kalau dia tak ada anak. Kemudian yang cucu tadi pun kahwin pula. Maka lahirlah cicit pula. Yang cicit nak kahwin. Maka lahirkah apa cicit apa? Oneng. Oneng pula. Lepas oneng? Apa oneng apa? Piut. Lepas piut? Dia berantai tu. Berantai. Dia tidak ada putus. Kecuali lah. Contohnya mandul. Pasangan tu mandul. Dia tak ada anak. Jadi terputuslah dia punya rantaian tu. Tapi selagi mana tak ada yang tak mandul, walaupun anak seorang pun tetap lepas tu anak tu kahwin tetap akan ada juga, berkembang juga akan datang kan. Itu boleh. Pada manusia boleh berlaku rantaian. Tapi pada Allah Ta'ala tidak berlaku rantaian sebab dia tunggal. Mana boleh berlaku rantaian? Itu. Maka perkara yang sedemikian adalah mustahil. Kerana Allah Ta'ala tidak beranak dan tak ada diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan? Tiada sekutu bagi dia. Kerana seandainya Allah Ta'ala itu bersifat dengan demikian, maka tidak akan ada kesudahanlah kepada sifat ketuhanan dia. Sudah itu tak ada kesudahan lah. Beranak-anak lah Tuhan kan. Tuhan pula beranak-anak macam Tuhan Hindu kan. Tuhan agama lain dia ada anak dia banyak kerana ada 2-3 Tuhan. Mariaman ada apa lagi? Dewi itulah dewi ni kan. Dewa itulah dewa ni banyaklah. Siva ada kan. Mariaman yang biasa yang popular tu Mariaman. Ada Siva ada. Dia banyaklah. Hindu ni dia banyak ada tuan-tuan ni. Banyak gitu. Tapi yang banyak yang disembah tu Mariaman tu banyak kalau agama Hindu lah. Yang lain tu kurang sangat. Kurang lah tak banyak lah dia punya penganut dia macam tu. Baik. Jadi untuk mendapatkan faham nyatakan bahawa contohnya A menjadikan B, B jadikan C. C jadikan D, D jadikan E.
Tuhan Allah Ta'ala satu menjadikan Tuhan Allah Ta'ala dua. Tuhan Allah Ta'ala dua jadikan tiga. Jadi akan berlakulah. Maknanya tidak akan berlaku, mana akan berlaku Tuhan yang awal dijadikan, ada Tuhan yang kemudian dijadikanlah. Akan berlaku begitulah. Siapa yang awal dijadikan, dialah yang paling kuat. Siapa yang kemudian dijadikan, dia lemahlah. Sebab dia dijadikan. Macam tadilah Tuhan. Manusia menyembah patung berhala kan. Siapa wujud dahulu? Pembuat patung ke patung dulu wujud? Sudah tentu pembuat patung dulu. Pembuat patung, patung wujud kemudian. Yang peliknya pembuat patung ni menyembah patung itu. Sedangkan dia wujud kemudian. Patung wujud kemudian. Pembuat patung wujud dahulu. Sepatutnya siapa yang kuat? Siapa yang hebat? Sudah tentu pembuat patung. Tapi manusia buta pemikiran dia tak nampak. Sedangkan benda tu jelas kan? Jelas. Yang dibuat tu lemah. Tak mampu apa-apa. Baik. Jadi perkara ini hanya terjadi pada manusia, jin dan binatang. Manusia, jin dan binatang. Maka kesimpulannya Tuhan mustahil mempunyai elemen makhluk sebagaimana agama-agama lain selain Islam yang memandang tuan-tuan mereka punya kejadian sama dengan elemen-elemen alam dan juga makhluk. Maka keterangan di atas wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam, mana qidam ialah sedia ataupun tiada awal kepada wujudnya, kerana menolak kemungkinan terjadinya dur dan tasasun. Allah SWT menjadikan kita, Dia menghidupkan kita daripada setitis air mani. Air hina, mana air mani lah. Pertemuan air mani lelaki dan perempuan. Maka terjadilah manusia lah. Manusia yang hina, yang tak tahu mendengar, yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Semualah pekak, bisu. Kita lahir ke dunia, ada tak kita lahir ke dunia boleh membaca? Tak ada kan? Kalau ada pun satu daripada sejuta. Satu daripada sejuta. Kalau orang lahir tiba dia boleh membaca. Kerana kebiasaannya lahir memang dalam keadaan buta. Budak bayi yang lahir tu cuba gagah, tentang gagah bayi yang lahir. Dia tak boleh melihat, dia tak nampak apa. Dia akan makan masa kan, bulan lama tu kan kita agah baru dia senyum tu mana dia nampak lah kita. Kalau dia kita agah macam mana dia tak roti memang dia tak nampak lah. Macam tu. Dengan tu ya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita, menghidupkan kita pada setitis aimani yang hina. Lalu ditiupkan ruh. Apabila genap 4 bulan. Genap 4 bulan. Kita sebutlah hadis tu. 40 hari dalam keadaan nutfah. Kejadian kita di alam janin ni. 40 hari dalam keadaan nutfah. Pertemuan air mani. Kemudian 40 hari dalam keadaan alaqah. Segumpal darah. Kemudian 40 hari dalam keadaan mudghah. Segumpal daging. Segumpal darah, segumpal daging kan. Kemudian malaikat pun tanya dengan Allah, ya Allah, bagaimana dengan janin ni, nak dihidupkan ataupun tak nak dihidupkan? Kalau Allah Ta'ala kata, saya nak dia dihidupkan, aku nak dia dihidupkan, maka ditiupkan roh lah kepada janin tersebut, maka hiduplah dia. Tapi belum bersalin lagi. Baru 40 hari, kalau 40 hari darab dengan 3, berapa? 120 hari kan? 120 hari berapa bulan baru? 3 bulan. 3 bulan lebih. Belum sampai 9 bulan lagi. Mana proses dia tu baru tiupkan roh. Dia punya anggota badan dia belum sempurna lagi. Belum sempurna anggota badan dia, telinga, mata semua belum sempurna lagi. Dia makan masa lagi. Sampailah 9 bulan barulah sempurna. Yang mana mata dia, telinga, kaki semua kan. Barulah dia sibuk masa tu dia nak keluar. Barulah sibuk nak keluar, sakit perut mak dia, nak bersalin. Tak? Macam tu. Bila lahir je kan, anak lahir dalam keadaan menangis. Ada tak anak lahir dalam keadaan ketawa? Tak ada. Anak lahir dalam keadaan menangis, yang ketawa siapa? Ayah yang ketawa, mak yang ketawa, senyum kan.
Wan ni ketawa, cucu atuk ketawa. Dah dapat cucu. Kan. Seronoklah ketawa. Budak tu menangis. Budak tu menangis. Betul tak? Tu beza dia. Manusia lahir dalam keadaan menangis. Tapi lepas tu dia dah besar-besar, dia ketawalah, senyum. Besok bila dia mati pula, siapa yang ketawa, siapa menangis. Maka orang di sekitar kita akan menangis. Kita pun yang mati ketawa, senyum. Mana dah habislah penghidupan dia, masuk pula ke alam roh pula. Dia akan ketawalah. Sebab itu kalau mati dalam keadaan mati beriman, ketawalah dia, senyumlah dia, senyum kan, mati beriman. Manislah muka dia, menitislah dia punya peluh dia, tanda mati beriman kan, menitis peluh dia salah satunya. Mati beriman. Yang menangis siapa? Yang hidup menangis. Allah menangis, dah pergi kan. Sian kan. Tak ada ibu, dah tak ada ayah, dah menangis. Sedih kan? Mak dah tak ada. Nangis pun kejap je lah. Kejap nangis. Lepas tu dah bercakap, kebut harta. Harta pusaka tinggalkan oleh si mati, tuan-tuan. Dah mula bergaduh. Kena pula harta banyak kan? Kena pula harta banyak. Dah mula bergaduh. Dah tak tegur dia beradik. Tak tahu siapa dah. Sebab adalah tak kena tu, pembahagian harta pusaka tak kena. Mulalah bergaduh. Baik. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita, yang menghidupkan kita daripada sisi air yang hina, lalu ditiupkan ruh apabila genap 4 bulan kita dalam rahim ibu. Maka demikianlah dihidupkan kita di atas bumi dengan panduan akal yang diberi dan diilhamkan kepada kita 2 jalan. Mana jalan kesejahteraan dan juga jalan kesengsaraan. Kita pilih sendirilah. Allah Ta'ala kata, kau pilih sendiri. Nak jalan baik ke nak jalan buruk. Aku dah bagi kau akal pemikiran. Aku dah bagi kau iman. Bagi orang beriman lah. Dah bagi kau iman. Fikirlah sendiri. Jalan yang manakah yang akan kita pilih. Untuk kita teruskan kehidupan kita di alam yang tiada terbatasan dan yang kekal abadi. Soalan akhirat. Baik, dalil nakli sifat kidam. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Macam tu. Wal awwalu dialah yang awal. Apa maksudnya awal ni? Maksud awal tu tiada awal kepada wujudnya. Sebab bila ada sebut awal ada akhir nanti. Wal akhiru tiada ada akhir. Maksudnya tidak akhir tu tidak ada akhir kepada wujud dia. Kemudian az-zahiru dia yang zahir. Mana zahir? Dia mengetahui benda yang zahir. Wal batin dia juga mengetahui benda yang tersembunyi. Wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia dengan setiap sesuatu itu al-alim, maha mengetahui. Al-alim kan? Al-alim kan Allah Ta'ala bersifat alim. Alim, maha mengetahui kan. Jadi sifat alim yang ada pada Allah tak sama dengan sifat alim pada kita. Sifat yang alim pada Allah, macam saya cakap tadi, sifat dia tidak bercerai tanggal daripada Allah. Sifat alim. Sifat alim pada kita boleh bercerai tanggal. Sedikit aja Allah Ta'ala tarik sifat alim ataupun waya kita, Allah Ta'ala tarik waya kan. Urat saraf kita Allah Ta'ala tarik, putuskan satu je. Dah mulalah meraban, meracau kan. Meracau kan, cakap seorang-seorang. Macam tu kan. Ada yang gila pun ada kan. Ada yang bunuh diri pun ada kan. Ada yang tak betul lah. Sikit waya dah shot habis. Maknanya sifat alim yang pada kita boleh bercerai tanggal. Boleh dipisahkan. Itu beza dengan sifat alim yang ada pada Allah. Dia tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Itu sebabnya sifat alim ini termasuk dalam sifat subutiyah ataupun sifat zati. Sifat yang dimaksudkan kepada zat Allah yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kita lihat gambar rajah di belakang. Qadim. Bermakna qadim sedia. Kira qadim terbagi pada 2.
Qadim zati dan qadim sifati. Ini berlaku pada Allah. Hanya pada Allah Ta'ala saja. Qadim yang ada pada makhluk, qadim idafi dan zamani. Idafi dan zamani. Idafi mana sandaran. Mana idafi itu dah ada kat belakang dah sebut. Di muka surat 140 kan. Dah ada dah. Kita dah bincang dah minggu lepas, minggu hari tu. Kemudian zamani dikait dengan masa. Base. Kemudian kita masuk sikit baqa', kekal. Sifat wajib Allah Ta'ala yang ketiga ialah baqa', kekal. Baik, baqa', kekal, sentiasa ada, tiada akhir. Mana hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan kepada wujud Allah. Satu ibarat untuk menafikan ada kesudahan kepada wujud Allah. Mana Allah Ta'ala ni tiada kesudahan ke wujud dia. Itu sebab baqa', kekal. Mana kekal tu tiada kesudahan daripada wujud dia. Ada sentiasa. Hatta kalau alam ni musnah besok pun, dia masih wujud lagi. Hatta para malaikat pun mati semua kan. Malaikat pun mati besok, dia masih wujud lagi, ada dia. Kemudian ditiup akan sangkakala yang kedua pula. Manusia semua dibangkitkan balik. Allah Ta'ala tetap wujud, ada. Mana wujud yang tiada kesudahan. Adapun yang lain pada Tuhan, ada juga yang kekal, tiada batas selamanya. Tetapi bukan dinyatakan sebagai kekal hakiki. Bahkan dikatakan sebagai kekal aradi. Aradi ataupun aradi lah. Aradi ain ra dot. Ain ra dot ya, aradi. Kekal aradi mana kekal yang mendatang. Kekal mendatang seperti syurga. Syurga kekal lah. Syurga kekal. Kemudian neraka kekal tak? Kekal. Arash kekal. Kalam, ruh, kursi, ruh kekal. Kita besok bila masuk syurga kekal. Sama ada neraka ataupun syurga kan? Kekal. Tapi kekal kita itu kekal hadis. Ada pula menyatakan sebagai kekal hadis. Kekal hadis, kekal dalam bentuk benda baru. Kekal lah. Tapi dalam benda baru. Kekal hadis. Sedangkan Allah Ta'ala kekal yang qadim. Kekal qadim. Boleh juga kita katakan sebagai kekal aradi. Kekal yang mendatang. Gitu. Sebab apa? Sebab macam syurga ni, sebelum dijadikan syurga, Allah Ta'ala dah ada dah. Sebelum dijadikan neraka, Allah Ta'ala dah ada dah. Mana sebelum diciptakan semua benda tu, Allah Ta'ala dah wujud. Sudah tentu Allah Ta'ala lagi hebat daripada neraka. Sebab yang neraka kena cipta. Allah yang mencipta. Mana hebat yang mencipta yang kena cipta? Kita ada gambarlah neraka ni macam ni. Disebut dalam hadis neraka ni macam ni kan. Dengan orang kata dengan azab siksa dia neraka tu. Sampaikan ada riwayat menyatakan bahawa kan neraka tu orang kata ditambat dengan para malaikat. 70,000 malaikat menambat dia. Sebab kalau tidak ditambat, maka dia akan memakan manusia lah. Kan, menerkam manusia di pada mahsyar itu. Dia akan terkam semua manusia. Ini menunjukkan neraka ini satu benda yang hebat lah. Dengan siksaan dalam tu lagi kan. Kalau dah kita dapat tahu neraka ni ganas, kuat, gagah perkasa, neraka tu kan, dengan berbagai siksaan yang terdapat dalamnya, sudah tentu neraka ni hebat. Tapi lagi hebat pencipta dia. Siapa yang mencipta neraka tu? Allah. Takkanlah pencipta tak hebat daripada yang kena cipta. Jadi kan. Baik. Maka perkara yang tersebut adalah kekal kerana mendatang apabila bertakluk kudrah dan iadah Allah Ta'ala kepada mengekalkannya. Segala jisim semuanya binasa melainkan ajbuz zanab. Ajbuz zanab mana tulang tunggil.
Tulang kecil sebesar biji sawi, duduknya di tungking, tulang tungking. Tulang yang kat bawah kat punggung dia kan. Dia ada satu tulang namanya tulang tungking. Dia last sekali tu kan. Kecil je tulang dia. Tulang dia sebiji sawi. Ni adalah benih anak Adam yang akan bangkit besok akhirat besok. Daripada benih, daripada tulang itulah kita dibangkitkan semula lah. Macam tu. Tapi tulang tu kecil lah. Susah nak cari. Ada kata macam orang pindah kubur kan. Orang pindah kubur ni dia terpaksa buat lampu. Dia suluhkan tulang-tulang tu. Sebab bila kubur ni ada separuh jasad kubur orang mayat ni dia dah hancur dah jadi tanah. Dia dah bersebati dengan tanah. Macam mana kita nak pindahkan kubur tu? Kan? Pindahkan. Jadi setelah tu dia akan tengok dekat tu lah. Bahagian-bahagian yang lembab-lembab tu kira macam dia punya bahagian-bahagian mayat tu lah. Yang lembab, tanah yang lembab kan. Lepas tu tulang-tulang tu kadang tak nampak. Jadi dia pakai lampu suluh. Yang ada bersinar dan bercahaya tu, itulah tulang dia. Tulang tu lah yang akan pindahkan sekali. Kalau jasad dia utuh senang sikit. Kalau pindah kubur ni. Dan tak semua orang pun boleh pindah kubur. Kalau kita nak pindah, nak gali kubur pun mesti ada permit. Tak ada permit, mana boleh gali kubur. Kan? Kalau orang tu kita dah kebumikan, kemudian kita nak gali, nak pindahkan kubur tu, memang kena ada permit, mesti ada kebenaran mahkamah, kan? Mesti ada polis semua kan. Barulah kita boleh pindah, tak boleh sembarang-barang kita pindah kubur. Marah orang kan, gitu. Betul tak? Biasa pindah kubur ni biasanya nak buat projek, buat perumahan, jalan raya kan, highway. Jadi terpaksalah pindahkan kubur. Kalau zaman dulu tu kubur dia bersepah-sepah. Zaman sekarang dia lah kubur dia setempat. Dia dah buat setempat susun lah. Kalau zaman dulu tengoklah kubur dia bawah tangga je. Kubur mak dia bawah tangga. Kan bawah rumah kubur mak dia. Orang tua dulu. Gitu. Saya mengaji kat Malaysia, kat Aceh dulu. Kubur dia sepah je. Kubur sepah. Dia tak ada macam center macam kita ni bertempat kan, setempat kubur dia, kawasan perkumpulan. Dia tak ada. Dia tak ada setempat. Depan rumah kubur. Belakang rumah kan kubur. Kubur mak lah, mayah, atuk semua kan. Dia sepah je tu. Saya mengaji kat pondok dulu. Ni pondok saya, sebelah pondok tu kubur. Sebelah pondok saya kubur. Gitu. Kubur lama lah. Kubur lama. Gitu, kubur lama. Tapi tak adalah kacau hantu ke apa kacau. Tak ada pula. Macam tu. Alhamdulillah lah. Kita Malaysia ni, kubur setempat. Yang baru ni kubur dalam taman. Ni 9 ni kata nak buat kubur dalam taman pula. Distrik kan cantik kan. Kalau kat Karak tu. Kat Karak ada satu kubur, kawasan perkuburan dalam taman kan. Memang dia buat tersusun cantik, lurus lah kata kan. Macam taman lurus dia kubur. Gitu. Gitu. Dan dia didaftarkan dalam komputer semua. Kalau kita nak cari saudara kita kan, kena cek kat komputer. Kubur tu lorong mana? Lorong berapa? Lorong A ke, lorong B ke, lorong C ke ni? Sebab dia sama je. Nombor kan? Dia kena cek lah nombor tu. Lorong berapa? Tak? Kalau kubur kampung macam-macam model. Siapa kaya mewah lah kubur dia kan. Macam tu. Cantik lah kubur dia. Kalau miskin mana dia? Baik. Yang demikian. Baik. Jadi segala jisim semuanya binasa melainkan ajbuz zanab. Ajbuz zanab maknanya tulang kecil. Seperti biji sawi duduknya di tungking. Tungking tungking manusia. Ia adalah benih anak Adam yang akan bangkit besok akhirat. Begitu juga jisim sekalian pada Nabi dan Rasul. Jisim orang mati syahid. Semuanya tak binasa lah.
tak hancur. Jasad-jasad para nabi dan rasul, orang mati syahid, wali-wali Allah kan. Ni antaranya yang tak hancur lah, dimakan oleh tanah. Dan orang-orang tertentu yang diberi kelebihan Allah Ta'ala, dia tak akan hancur. Maka ketiga-tiga adalah kekal. Tapi kekalnya kekal aradi, kekal mendatang. Yang demikian nyatalah perkara yang ditibakan permulaan kesudahan itu bagi pada 3 bahagi. Pertama, tiada permulaan tetapi tiada kesudahan. Itulah zat dan juga sifat Allah. Zat Allah dan sifat Allah tiada permulaan dan tiada kesudahan pada wujudnya. Yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan, seperti syurga, neraka kan tadi kan. Kalam, kursi, ruh dan sebagainya. Yang 10 perkara yang telah disebutkan. Kemudian ada permulaan dan ada kesudahan segala makhluk yang lain daripada 10 yang telah disebutkan. Ada 10 disebut, tapi ada 11 nanti disebut. Ada tu kan, syurga, neraka, lauh mahfuz, aras, kolam, ruh, azmuz zanab, jisim para nabi rasul kan, syahid, hafiz Quran kan, muazzin, yang istiqamah berterusan sehingga meninggal dunia. Nampak kelebihan orang muazzin ni. Jisim para awliya, dia tak sebut pula imam ni. Imam tak sebut imam. Imam tak sebut, muazzin tak sebut kan, macam tu. Tu jangan malih-malih azan tu kan. Jangan rajin azan kan. Tahu izin Allah Ta'ala pula tengah azan pula innalillah kan. Tiba meninggal pula tengah azan. Tak tahu kan. Ta'ala nak pilih tu. Wallahu a'lam bissawab. Sekian saja perbincangan kita malam ni. InsyaAllah datang kita sambung lagi. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya tutup, ada? Ya. Kidam sama kan? Kidam. Kidam? Yang coding tadi kidam. Sama. Sama kan? Sama. Coding dengan kidam sama lah. Kan? Perkataannya sama lah. Ya. Kidam tu isim masdar. Isim masdar. Qadim itu isim fa'il. Atau wazan fa'ilun. Fa'ilun. Kan? Macam ilmun lah. Ilmun. Alim. Isim fa'il. Mana orang yang bersifat dengan kidam. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, itulah qadim. Kita panggil qadim. Qaf dan ya mim qadim. Kalau sebut kidam, isim masdar, nama terbitan. Isim masdar, nama terbitan. Kalau belajar Arab tahulah tu. Bahasa Arab ni dia ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada isim masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim alat, zaraf zaman, zaraf makan. Kalau belajar bahasa Arab, kita jumpalah benda-benda macam tu. Kalau sini nak cerita KS sampai tengah malam pun tak selesai lagi. Sampai tengah malam tak selesai cerita bab nahwu je. Nahwu sorab panjang. Saya mengaji nahwu sorab tu kena banyak menghafal. Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu. Kan. Bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'li ma'nan. Kan, fa ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa duhulil alifi wal lami. Panjang dah tu. Itu baru sikit tu. Banyak lagi. Berarti tasrif, belajar tasrif pula. Daraba yadribu daraban fahuwa daribun wa zaka madrubun idrib la tadrib madrubun midrubun. Lepas tu daraba darabu darabata darabana darabtatu darabtu nanti. Panjanglah. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadrimani tadribuna tadribu tadribani tadribna tadribu tadribani tadribuna adribu nadibu. Darban darbaini darbina darbatin darbani darbatin. Fawadaribun daribani daribuna daribatun daribatani daribatun.
Wa zakat madrubun, madrubani, madrubuna, madrubatun, madrubatani, madrubatun. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idriba, idribna. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi. Panjang lah tu. Panjang nahu saraf ni panjang. Tu sebab orang ngaji nahu saraf tak habis-habis. Banyak kitab dia, sebab daripada kitab kecil sampai ada kitab besar-besar kan. Macam kitab kecil tu macam Jurumiyah lah. Jurumiyah tu kitab nipis je. Kitab tu kena hafal lah tamatan Jurumiyah tu. Bila dah habis Jurumiyah, kena belajar Mukhtasar Jidan, syarah dia pula. Bila dah habis belajar Mukhtasar Jidan, belajar lagi yang kata Kafrawi pula. Dah belajar Kafrawi nanti akan belajar pula Mutamimah. Kawakib Duriyah. Dah habis Kawakib Duriyah kan kena belajar pula orang kata Alfiyah pula, mata Alfiyah pula. Lepas tu belajar Khudari pula. Itu nahu je tu. Nahu je. Daripada kitab NIP sampailah kitab Taubat. Lagi lama mengaji, lagi Taubat je tu. Tu nahu saja, belum saraf lagi. Belum fiqh lagi, belum hadis lagi, belum tafsir lagi, belum tu. Daripada yang kecil-kecil tu sampailah besar-besar je tu. Macam fiqh yang paling kecil Matan Ghoyah Takrib Abu Sujak kan. Itu paling nipis tu. Tapi paling nipis pun mengaji setahun. Nipis mengaji setahun tak habis. Macam tu. Masuk jadual, bajuri pula tambah sikit. Aku dah masuk tinggi lagi, tinggal 3 pula, Fatul ni pula, 4 jilid pula. Masuk jah 5 pula, tingkat 5 pula, belajar pula mahali lah 4 jilid. Lagi panjang pula pemasan dia. Ada yang mengaji tak habis-habis tu, semua tengok mengaji pondok. Tak habis-habis ngaji dia. Bila kau nak balik? Bila kau nak kahwin? Tak habis-habis kau mengaji ni. Sebab seronok seronok mengaji kan. Sebabnya ada yang kadang-kadang bila dah pencen kan. Dah pencen, buat rumah, pergi masuk pondok, belajar pondok. Dah habis dah pencen, dah tak tahu nak buat apa lagi, masuk mengaji pondok dengan rumah, buat pondok dalam pondok pondok kecil kan. Buatlah. Belajarlah pada ABC balik. Walaupun kau dah hebat kat luar, kau hebat lah. Gaji beribu-ribu kan. Tapi bila masuk pondok macam budak kecil lah. Abangang gitu kan. Belajar daripada macam ABC balik. Budak kecil. Tapi tak adalah kena bully. Tak adalah. Tapi kena tahan malu sikit lah. Sebab kita dah beranak cucu. Bila masuk pondok ni, belajar pula kitab yang bila masuk pondok, takkan dia terus mengajar bab tinggi, tak ada. Tok guru tak bagi kau mengaji kitab tinggi dah. Mesti belajar kitab nipis-nipis dulu. Orang mengaji pondok. Walaupun kau kat luar, kau hebat. Gaji kau sampai 10,000 sebulan. Bila masuk pondok, sama macam budak kecil balik. Sekolah tadika. Sekolah tadika balik. Kalau tidak kan kau tak boleh nak ikut. Bila orang sebut jal majrurun. Apa jal majrurun? Jal majrurun ni yang dijar dan kena jar. Benda tu kan. Pening tak faham. Kau tiba-tiba nak masuk bab tinggi tak faham sebab kau nak masuk bawah dulu. Apa itu jar, apa itu majrur? Jar yang kena jar, majrur yang kena majrur kan. Jar mana bagi bawah. Majrur yang diberikan di bawah. Kan gitu. Contohnya bil ismi, bil bi huruf jar. Al ismi majrur bagi bawah. Itu dikatakan jar majrur. Kan gitu. Kau mengaji walaupun kau luar hebat, bila masuk pondok kau terpaksa mengaji sekolah macam budak balik. Macam masuk tadika nama dia. Gitu. Sebab nanti kau tak faham. Bila tok guru sebut yang benda-benda yang tinggi-tinggi kan kau tak faham. Pening. Silap mabuk pula. Mabuk lalas bungkus tutup pondok balik ke balik kampung balik. Tak mampu nak ikut. Jorihlah buat pondok kan. Okey, itu saja. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم زدنا علما نافعا ويقينا صادقا وعلم تقبل رزقا حلالا مباركة كثيرا وسعنا فتى يا عليم نور لنا قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا فتوح على الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم اجعل هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Qabalallahu minkum.